Perjalanan ini penuh dengan suka duka. Sekiranya kita tidak bersabar, maka kita akan terjerumus dengan duka lara itu. Sebagai manusia yang beriman, kita kena tingkatkan tahap sabar kita. Kita kena bersyukur dengan apa yang Allah beri setiap hari. Kita kena bersyukur dengan setiap suapan yang kita buat setiap hari. Bayangkan kalau Allah tidak benarkan suapan itu masuk dalam perut kita, dia akan tendang keluar balik dan tidak menjadi rezeki kita. Bagaimana badan kita ingin bertahan. Jadi kita kena bersyukur kerana kita masih lagi bernyawa, masih lagi boleh bernafas dengan mudah. Betapa ramai yang sakit, tak dapat mampu untuk bernafas dengan tak boleh bernafas, tak boleh telan makanan dan tak boleh buat apa-apa, menunggu masa untuk ke mana-mana lah, terus ke dia lah, pergi mana, untuk menunggu masa sama ada apa pun saya tak tahu. Ya Allah, dunia ini penuh dengan pencerobah. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia ini penuh dengan skema. Dunia ini penuh dengan penipu. Dunia ini penuh dengan dusta. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Itu bagi orang yang berpersepsi negatif. Sekiranya kita berfikiran positif, kita akan bertemu dengan orang yang baik, orang yang tidak ada tipu daya, orang yang tidak mengambil kesempatan. Bergantung kepada kita mindset kita. Sekiranya mindset kita mindset yang lemah, kita akan bertemu dengan orang yang macam ni, yang akan menarik kita bertambah lemah. Apabila kita semangat, kita akan bertemu dengan orang yang semangat. Dia akan menarik kita untuk kembali bersemangat, menarik kita untuk teruskan usaha, menarikkan kita untuk mencari strategi solusi, bukan memberi alasan tak habis-habis. Alasan demi alasan, tahun demi tahun lalas dia akan menua begitu sahaja. Jadi daripada masa yang masih ada ini, masa yang lebih muda, masih muda ini, kita gunakanlah masa ini dengan sempurna. Kita gunakanlah masa ini dengan strategi. Kita gunakanlah masa ini dengan bersyukuri apa yang Allah beri setiap hari, dan berusaha. Kita bersyukur dengan tingkatkan usaha kita. Kita bersyukur dengan tingkatkan kita punya pendapatan. Kita bersyukur dengan meningkatkan harta benda kita. Apabila kita meningkatnya pendapatan, meningkatnya harta benda, kita tidak menyusahkan diri orang, tidak menyusahkan diri sendiri, apatah lagi akan menyusahkan orang lain. Tak ada. Sebab kita dah pandai cari duit sendiri. Kita boleh ada lebihan duit, nanti kita boleh bagi pula pada orang susah. Tidak rugi pun. Tak ada kerugian. Dalam memberi tak ada kerugian, kerana kita dah cukup. Kita ada lebih, bila kita bagi ke orang, kat mana ruginya? Dengan pemberian tu Allah ganti dengan 10 kali ganda lagi. Rugi kat mana? Tak ada kerugian. Kalau macam orang tu tak nak ganti pun tak ada hal. Tak ada hal. Allah ganti 10 kali ganda. Kalau orang tu ganti sekali ganda je, Allah ganti 10 kali ganda. Yakinlah. Yakin, betul. Itu satu yang benar. Benar dan benar. Yakinlah. InsyaAllah, kalau kita yakin kebenaran tu, kita akan nampak kebenaran tu. Nampak kan? Kalau kita tak buat, tak nampak lah. Kita kena buat lah kan? Selalu buat, selalu kan memberi. InsyaAllah kita akan rasa datang detik-detik kebahagiaan tu, titik demi titik akan datang. Kalau kita hati kita rasa sakit, kesakitan itu akan menghilang. Kalau minda kita macam kusut, kekusutan itu akan semakin jauh daripada kita, dan muka kita akan bertambah seri, muka kita akan bertambah lebih muda, tidak dimakan usia. InsyaAllah itu dia. Sebenarnya saya dalam perjalanan menuju kepada pulangnya ke rumah, tapi tak ada apa pun sebenarnya kan. Hidup ini penuh pencerobah. Pencerobah itu adalah kita sendiri yang buat.
Dunia ini sebenarnya tidaklah susah seperti mana yang kita bayangkan. Sekiranya kita membayangkan kesusahan dalam perjalanan hidup ini, maka susahlah rintangannya. Sekiranya kita bersikap positif dan yakin bahawa Allah sentiasa berada di sisi kita, setiap ujian yang Allah turunkan itu bersama dengan bantuan oleh Allah, maka kita tak perlu risau dengan apa benda juga yang akan bakal datang di hadapan kita nanti. Allah itu maha berkuasa. Allah lah yang maha pencipta. Allah yang menciptakan masalah, dan Allah juga akan menciptakan penyelesaian untuk kita. Kita ni manusia tak ada apa-apa. Suara, nyawa, hidung, napas, telinga, semua milik dia, bukan milik kita. Jangan bangga. Kereta milik siapa? Milik dia juga, kan? Monthly apa? Monthly gaji siapa punya? Dia punya, kan? Kalau dia tarik pram, habis jatuh semua, kan? Income monthly siapa yang sediakan? Allah sediakan. Bukan sebab usaha kita, bukan sebab rahmat dia jadi rezeki kita, kan? Dengan rahmat dia kita ada projek, kan? Dengan rahmat dia projek kita untung. Bayangkan kalau Tuhan bagi projek tapi setiap projek tu tak bagi untung, semua reject like tak ada untung. Jadi kat mana usaha kita yang kata kita yang buat tu, kan? Bukan. Allah yang tentukan. Allah yang jaga projek kita supaya tak reject. Allah yang jaga supaya projek kita sentiasa ada untung. Allah yang jaga supaya kita mampu bayar staff. Allah yang jaga supaya kita mampu bayar sewa. Allah yang jaga supaya company kita tak tutup dan terus berkembang. Semuanya daripada Allah. Kita manusia tak ada apa-apa. Yakinlah, semua milik Allah. Saya sendiri pun milik Allah. Mungkin besok saya mati, saya akan hilang semua benda ni. Tak ada apa, akan hilang semuanya. Tak ada apa pun sebenarnya. Percayalah, Allah maha berkuasa. Kita hanya insan kedil yang mungkin besok lusa dah tak ada kat dunia ni. Mungkin terdepan dah tak ada kat dunia ni, hilang. Tak ada seorang pun ingat kita dah, kan? Di masa hidup ni kita rasa besar sangat sebenarnya, kan? Boleh tumbuk berapa rasa besar. Tapi bila dah hilang, tak ada seorang ingat kita pun. Tak ada apa. Kalau ingat pun mungkin anak-anak kita doa. Lepas anak kita mati, siapa lagi nak doa kita? Cucu? Tak ada dah, babai kau. Jadi di pentara kau hidup ni lah, kau kena kumpul segala-gala bekalan yang bangkit akan kau nak hadapi tu. Perjalanan selepas mati, kita lah, bukan kau, kita, aku sekali ni. Jalanan untuk meneruskan kematian tu menuju kepada syurga atau neraka itu memerlukan bekalan berbentuk pahala ataupun kebaikan yang kita buat dekat dunia ini, kan? Mana ada orang boleh lepas senang-senang itu. Kau ingat syurga tu murah sangat, kau boleh masuk. Kau buat maksiat betul kau harapkan masuk syurga? Bukan. Kau kena buat kebaikan demi kebaikan untuk masuk ke syurga. Kau kena elak daripada buat kejahatan, daripada masuk neraka, kan? Elakkan daripada kejahatan itu. Kejahatan itu tak menguntungkan pun. Kejahatan itu akan merosakkan diri kita, merosakkan mindset kita, merosakkan body kita. Tak baik. Kan benci Allah, dibenci oleh pencipta. Jadi untuk apa lagi hidup kalau dah dibenci oleh pencipta? Tak guna lagi dah hidup. Baik bagi mam, kan? Jadi fahamlah bahawa dunia ini bukan milik bapa engkau, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jagalah dunia ini sementara kita masih menyawa. Kita usahalah supaya kita mendapat lebih. Bila kita mendapat lebih, kita boleh memberi dengan keikhlasannya. Sebab apa? Kita dah cukup untuk diri kita. Kemudian lebihan tu kita bagilah pada orang lain. Tak yang risau, lebihan tu tak ada apa pun. Itu hanyalah dunia. Tapi Allah akan ganti dengan akhirat sana, dengan pahala yang berganda-ganda, dengan mudah masuk syurga. InsyaAllah kita dunia bukan nak dunia, tapi kita nak syurga yang kekal abadi, yang bahagia dan banyaknya nikmat di sana, kan? Nikmat dunia Allah akan tarik satu demi satu. Kalau dulu handsome, sekarang dah tua. Kalau dulu ada gigi, sekarang dah tak ada gigi, kan? Sikit hari lagi gigi habis semua. Jadilah bersyukurlah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.